semua, selamat pagi. Bersama saya Syaza, nutritionist pakar pemakanan anda. Alhamdulillah, seperti biasa pada hari Rabu yang indah ni, kita masih lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia. Macam mana adik-adik so far? Boleh tak bertahan puasa? Okey, tak apa. Kalau tak bertahan pun tak apa. Kita cuba sekurang-kurangnya. Sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita sebenarnya boleh berpuasa. Nak lagi untuk adik-adik semua kan. Tapi kena pastikan keperluan nutrisi kita mencukupi lagi-lagi pada waktu sahur. Walaupun kita cakap sarapan sihat, sebenarnya boleh juga digantikan sebagai sahur sihat. Tak ada masalah pun. Okey. Yang penting nutrisi kita kena mencukupi. Mak-mak mungkin kadang-kadang dah hujung-hujung Ramadan ni kan, dah tak ada idea ni, dah pening lah nak masak apa. Saya pun faham sebab saya pun mengalami situasi yang sama kan. Dah tak tahu dah. Lagi-lagi nak cepat lah, dah hujung-hujung ni tak sempat lah kita nak prepare makanan dan sebagainya. Jadi sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan satu menu yang cukup mudah untuk kita sediakan, dan menu ni kita boleh simpan lagi untuk 2-3 hari. Sangat sesuai untuk kita buat sebagai sahur sihat. Okey, ingat tak apa ciri-ciri yang kita perlukan untuk pastikan makanan kita ataupun kita punya menu tu cukup lengkap? Kena ada apa? Kena ada karbohidrat, kena ada protein, lemak dan juga serat. Semua komponen ni sangat penting untuk kita pastikan anak-anak kita dan diri kita sendiri dapat semua nutrisi yang lengkap. Walaupun menu ni menu mudah, tapi semua nutrisi ni cukup lengkap. Okey, apa yang kita nak buat hari ni? Hari ni kita nak sediakan satu menu. Itu sarapan sihat ataupun sahur sihat kita, salad in a jar. Nama dah fancy kan? Apa benda tu? Okey, dia macam salad, cuma dia berbeza sedikit sebab kita nak pastikan salad ni cukup lengkap. Sebab saya biasa tengok lagi-lagi mereka yang nak tengah turunkan berat badan, memang biasa makan salad kan, katanya nak turunkan berat dan sebagainya. Tapi malangnya kadang-kadang kekurangan nutrisi. Sebab apa? Dia makan salad je. Tak ada protein, tak ada karbo. Kadang-kadang terlebih pula dia punya dressing ataupun sos-sos tu. Biasa tak? Kadang-kadang salad ni sikit, yang kuahnya dia punya dressing tu banjir. Ada yang terasa ke? Selalu sangat saya tengok. Itulah antara kesilapan yang biasa dilakukan bila nak ambil ataupun makan salad ni. Jadi hari ni sebab itulah saya nak tunjukkan cara orang kata yang sihat dan cukup seimbang untuk kita jadikan sahur sihat kita. Okey, alright. Jadi macam mana dan apa bahan-bahannya? Sebab itulah jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ni kita nak sediakan satu sarapan yang cukup sihat, mudah dan seimbang. Dan pastinya sangat sedap lah untuk kita sediakan. Ada pula yang kata, sarapan macam mana ni kan? Okey, sebenarnya walaupun sarapan sihat, kita boleh juga sediakan ni pada waktu sahur. Memang sangat mudah untuk ibu-ibu di luar sana nak sediakan. Lagi-lagi kalau tak sempat kan, dah orang kata tak sempat ni, dah lagi beberapa minit lagi nak dah masuk waktu imsak, dah masuk waktu subuh dan sebagainya. Jadi inilah antara menu yang sesuai kita sediakan sebab kita boleh sediakan dalam portion yang banyak dan kita simpan dalam peti ais. Nanti kiranya bila diperlukan kita hanya letak dan sediakan saja. Tak perlulah nak buat from scratch. Kita boleh siap, kita panggil meal prep pada awal-awal lagi. Alright. Apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk sediakan kita punya salad in a jar ataupun salad dalam bekas lah ataupun dalam gelas ke kan. Dia nak nampak cantik je sebenarnya kan. Fancy bila salad in a jar ni, sebenarnya kita nak sediakan macam tu saja pun tak ada masalah. Okey. So, pertama sekali ingat tak apa
komponen ataupun makronutrien yang penting bila kita nak pastikan kita punya hidangan tu lengkap. Ingat tak kena ada apa? Kena ada 3 jenis makronutrisi. Setiap episod saya mesti ingatkan supaya setiap kali kita makan mesti kena ada semua komponen ni. Kena ada makronutrisi, kena ada mikronutrisi. Barulah seimbang. Lagi-lagi untuk anak kita yang sedang membesar. Sebab saya tahu kita memanglah nak galakkan anak-anak kita supaya berpuasa kan, mengajar mereka daripada kecil lagi untuk berpuasa. Tetapi walaupun kita nak mengajar mereka ni dalam masa yang sama, kita kena pastikan nutrisi mereka cukup. Sebab mereka dalam proses pembesaran. Jadi sangat penting untuk mereka mengambil nutrisi yang cukup dan lengkap. Okey, apa dia makronutrisi yang kita perlukan ni? Kita ada 3 jenis ya. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak dan juga mikronutrisi daripada serat kita iaitu sayur dan juga buah-buahan. Ya, setiap kali makan walaupun kita tengah berpuasa, walaupun waktu sahur, waktu berbuka, kena pastikan ada semua komponen ni, kena ada semua nutrisi ni. Okey? Jadi pemilihan karbohidrat kita pada hari ini adalah kita panggil Japanese sweet potato. Mungkin lain sikitlah daripada kentang yang biasa kita gunakan. Kenapa? Apa beza Japanese sweet potato ni dengan kentang biasa? Sebab dia punya, kita boleh kata glycemic index. Nilai glycemic index dia di mana kadar penyerapan gula bertukar jadi tenaga ni yang masuk dalam darah ni, dia punya kadar penyerapan lebih rendah lah. Itu yang kita mahukan berbanding dengan kentang biasa, dan juga jenis karbohidrat yang berbeza. Lagi-lagi pada waktu sahur sangat penting untuk kita mengambil karbohidrat kompleks ataupun karbohidrat yang rendah GI dan tinggi dengan serat. Sebab secara tak langsung dia boleh membantu kita untuk kenyang lebih lama. Tapi apa yang orang kata fungsi utama karbohidrat ialah memberikan tenaga. Jangan skip karbohidrat dalam sahur kita walaupun tak sempat macam mana pun. Sebab inilah yang memberikan tenaga sepanjang berpuasa. Sebab itulah kita galakkan untuk mengambil sekurang-kurangnya kurma dan juga susu kalau betul-betul dah tak sempat untuk sahur, sebagai kurma tu memberikan kita tenaga. Okey, ini berapa banyak ni kita nak sediakan. Okey, ini lebih kurang untuk seorang makan dalam lebih kurang 1 cawan ataupun 1 biji saiz sederhana. Okey, ini kita sebenarnya dah pun rebus ya. Ini ikut masing-masing punya cita rasa lah. Kadang-kadang saya rebus, kadang-kadang saya air fryer. Nak rasa tekstur lebih kurang sebenarnya. Tapi bergantunglah pada masing-masing punya cita rasa dan orang kata kemudahan. Ada orang suka air fryer sebab letak terus tinggal, boleh buat kerja lain kan. Sambil-sambil tu boleh potong sayur dan sebagainya. Okey, kita dah ada sumber karbohidrat. Lepas tu kita nak kena ada juga sumber protein. Jangan lupa sumber protein. Okey, lagi-lagi untuk anak kita sangat penting pembentukan otot mereka bergantung kepada sumber protein yang mencukupi. Tengok macam ni besar kan. Sebenarnya kita boleh ambil separuh sajalah untuk seorang makan. Okey, kenapa saya pilih bahagian dada? Sebab antara bahagian-bahagian lain dalam ayam, bahagian dada lah yang paling tinggi dengan kandungan protein. Nak dikatakan dengan bahagian lain kan, dan ni paling tinggi kandungan protein dan juga rendah lemak. Ya, okey. Memang walaupun kita kata daging putih ni berbanding dengan daging merah, daging putih ni memang lemak dia kurang lah berbanding dengan daging merah. Tapi kita kena tengok juga bahagian mana yang kita ambil. Okey, ini yang kita pilihlah bahagian dada. Separuh pun sebenarnya dah pun mencukupi. Okey, lepas tu kita kena ada apa? Kita kena ada
sumber lemak. Yes. Kacang sumber lemak? Ya, betul. Sebenarnya kacang ni yang menarik. Dia ada semua tau. Dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada lemak. Tapi yang paling menonjol ialah lemak. Dan lemak yang ada dalam kacang badang atau almond ni adalah lemak baik. Yang sangat tinggi dengan kandungan vitamin E. Bagus untuk kita punya kulit, bagus untuk perkembangan minda kita. Lagi anak-anak kita kan, boleh amalkan. Kiranya snacking, kudapan tu daripada kita bagi anak kita makan snack-snack kan, lebih baik bagi mereka makan kudapan dalam bentuk kacang. Itu lagi baik untuk kesihatan minda mereka. Okey? Dah ada lemak dan seterusnya kita kena ada serat. Sudah pastinya serat saya kenalah berwarna-warni, okey? Dan aku salad kan, mesti kena macam-macam serat kan. Okey, saya kat sini ada sebenarnya ada 3 jenis warna. 3 jenis warna serat ataupun sayur-sayuran lah. Okey, kita ada warna purple. Okey, berbanding dengan kobis hijau, yang menariknya kobis ungu ni dia punya kandungan vitamin C, vitamin K lebih tinggi daripada kobis hijau. Dia pun mengandungi antosianin, iaitu antioksidan yang sangat baik untuk melawan keradangan ataupun inflammation dalam badan yang menyebabkan kanser. Lepas tu kita ada timun. Timun ni waktu sahur yang bagus ambil sebab dia boleh bekalkan kita air yang mencukupi. Kan itu sangat penting lah. Lepas tu kita ada salad butterhead. Okey, apa beza salad ni dengan salad lain? Okey, salad ni sebenarnya dia punya kandungan vitamin A agak tinggi berbanding dengan salad-salad yang lain. Okey, lepas tu kita ada juga tomato. Saya rasa boleh katakan setiap episod saya memang akan gunakan tomato. Okey, tomato cherry in fact sebenarnya lagi manis tau daripada tomato biasa. Tapi one thing pasal tomato ni, kita kena basuh betul-betul sebab dia antara kita boleh katakan sayur atau buah-buahan yang agak tinggi penggunaan racun perosak. Sebab tu kita kena basuh betul-betul sebelum kita ambil. Okey, bila cakap pasal tomato, mestilah dia punya kandungan lycopene yang tinggi, yang sangat bagus untuk kulit, untuk rambut, kandungan vitamin A. Okey, jadi pastikan juga kita punya diet tu ada tomato. Okey, tak sedap lah kalau tak ada, orang kata perasa kan. Cakap lama Puan Syazah, mana garam ni kan, tak ada apa-apa rasa ke? Okey, hari ni kita gunakan salad dressing iaitu daripada sesame. Okey. Jadi nak kata, ada orang kata kat saya, tak apa ke kita gunakan dressing macam ni? Boleh, cuma jangan banyak-banyak. Okey, sebab antara dressing-dressing yang lain, saya tengok yang ini yang agak rendah kalori dan juga kita bolehlah ambil dalam 1-2 sudu dah pun mencukupi. Okey, boleh juga kita gunakan, kadang-kadang saya tukar-tukarlah, kadang-kadang saya gunakan olive oil, lepas tu campur dengan lemon, campur dengan mixed herbs dan garam. Ini antara orang kata natural dressing lah pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk salad inerja kita hari ini. Jadi macam mana nak buat kan? Dah tahu bahan-bahan dia. Okey, sebab tu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk salad inerja kita. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula macam mana kita nak buat ni. Jom kita tengok. First thing first, kita perlukan ayam tadi. Kita rebuskan terlebih dahulu ayam tu. Dia akan jadi macam ni. Ayam ni kita cari-carikan lah seolah-olah macam nak buat sup ayam. Senang je. Yang ni kita boleh pas tugas ni dekat anak kita kan. Saya tak langsung, mereka pun terlibat dalam proses masak-masak kita ni. Okey. Lepas tu kita ambil pula kita punya
sweet potato tadi kita rebuskan terlebih dahulu dan kita potonglah ikut masing-masing punya cita rasa, tapi sebaiknya kalau kita potong dalam bentuk cube macam ni sebab kita nak masukkan dalam kita bekas sekejap lagi. Jadi sesuailah kita potong dalam bentuk cube. Okey? Lepas tu barulah kita potong pula kita punya sayur-sayuran kita. Yang pertama sekali tomato. So, apa langkah seterusnya? Okey, kita boleh dah susun ke semua bahan-bahan kita dalam jar kita atau bekas, tak kisahlah apa-apa yang ada kat rumah tu. Tapi kadang-kadang saya sukalah nampak menarik sikit supaya anak-anak kita lagi excited nak makan. Lagi-lagi bila tengok warna-warninya kan makanan kita hari ni, Mama. Dari segi susunan, kita galakkan untuk letakkan bahan-bahan basah terlebih dahulu kalau kita nak simpan kita punya salad in a jar ni dengan lebih lama. Okey? Dan seterusnya kita letak pula kacang kita. Alright. Okey, ada orang dia suka tumbuk kacang ni, tak ada masalah. Nak tumbuk ke, nak makan seketul macam ni ke, boleh. Tak ada masalah. Dan last sekali, okey, kalau kita nak simpan salad kita ni untuk 2-3 hari, kita tak perlu letak lagi dressing. Kita biarkan macam dulu lah, kita letak dalam peti ais. Okay? Tapi kalau dah nak makan, baru kita keluarkan dan letak dressing tu kemudian. Tak perlu letak awal-awal. Okay, macam ni kita nak terus makan, kita letaklah dalam satu sudu macam tu. Dah pun mencukupi sebenarnya. Tak perlu banyak-banyak. Okay? Alright, lepas tu apa kita nak buat? Kita bolehlah tutup. Kalau nak simpan, boleh simpan. Kita boleh goncang kalau kita nak. Bagi orang kata dia betul-betul sebati. Kadang-kadang kan saya suka tambah lemon tau. Dia macam masam-masam sikit and extra vitamin C dekat situ. Okey. Lepas tu dah settle. Mudah, simple dan yang penting sangat bernutrisi. Sangat sesuai untuk kita hidangkan, bukan sahaja pada untuk jadikan sarapan, tapi juga sesuai untuk kita jadikan sahur kita harian. Okey, dari segi kalori, berapa banyak kalori sebenarnya ni? Okey, lebih kurang dalam 300 kalori dan yang penting memang cukup lengkap dengan semua nutrisi yang kita perlukan. Perlu ada karbohidrat, protein, lemak dan juga serat kita. Okey, siaplah sudah sarapan sihat kita aka sahur sihat kita pada hari ini, salad in a jar. Okey, jadi kalau cuba resepi ni jangan lupa tag saya Syaza Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Moga-moga lagi dapat manfaat untuk penonton di luar sana. Okey, jadi kalau nak
nak lagi menu seperti ni, nak dapat idea kan, lagi dah hujung-hujung Ramadan ni kan, ketanusan idea. Jumpa lagi kita pada minggu hadapan, waktu dan hari yang sama. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat berpuasa.